Dan gitu nggak usah kita tambah tertarik lagi. Oke, jadi silakan. Terima kasih kepada Wan dan Ustaz Afnan tadi dah suara panjang berkenaan dengan peranan. Mudah katanya tukar kerajaan, begitu ke kan? Lebih kurang gitulah. Pangkah Pak lah, Oh, panjang sangat. Lama boleh jadi. Dari bila tukar tu macam mana pula? Soalan. Nak tanya Ustaz Afnan, macam tu Tuhan jawab, dan jawab. Tak tukar tu satu hal kan? Bagaimana pula? Jadi sebelum anda jawab ni, anda nak sambung cerita Tok Ngali je. Kunci situ. Yang tu anda cerita pasal Tok Ngali. Baik. Jadi cerita tadi bagaimana Datuk MP ketika itu dah, Datuk Perdana Menteri Kelantan tanya, dia ajarkan waktu itu Datuk Perdana Menteri Kelantan ni zaman dulu lah Istilah Menteri Besar. Istilah Menteri Besar ni dia panggil Datuk Perdana Menteri. Bila dah jadi negeri-negeri bersekutu dan tak bersekutu ni, jadi Menteri Besar lah. Nak kata gitu. Dia tak bilanya bagaimana nak majukan bumi Kelantan. Kita bina gedung ni kedai, bina jalan kan. Tok Ngali jawab, kita bina sekolah. Jawapan Tok Ngali ringkas je, kita bina sekolah. Jadi bila saya baca dan saya kerap kali baca kisah, memang sangat tepat jawapan oleh Tok Ngali itu. Model ataupun instrumen ataupun projek untuk bangunkan sesebuah negeri ataupun sesebuah daerah. Kita bina sekolah. Tuan-tuan, kalau kita bina sekolah, sebagaimana kita bina projek-projek lain, dalam jangka masa yang pendek akan ada projek pembangunan. Bila mana ada projek pembangunan, maknanya akan ada kontraktor akan buat binaan. Akan ada urusan jual beli simen, teluli, batu bata, pasir dan sebagainya. Akan ada buruh-buruh yang akan diberikan upah untuk membinakan bangunan tersebut. Maka dalam masa jangka pendek akan berlaku satu aktiviti ekonomi. Kalau kos bina sekolah itu 1 juta, 1 juta lah pendapatan akan ada di daerah ataupun di kawasan itu dalam jangka masa yang pendek. Lebih lama lagi bila mana sekolah itu beroperasi, ada guru, ada murid. Bila ada guru, ada murid, akan ada sesi mengajar dan belajar, dan guru dan murid ini perlu hidup. Maka adalah aktiviti ekonomi setempat. Ada yang jadi makcik kantin, boleh berniaga. Yang buat nasi lemak sebenarnya masak 50 bungkus, dia banyak boleh buat dalam 500 bungkus. Yang jadi pengasuh dia, yang jadi tukang kebunnya, maka ada limpahan ekonomi peringkat setempat. Dalam jangka masa lebih panjang, anak-anak ini jadi cerdik pandai. Jadi cerdik pandai, belajar tinggi-tinggi, balik jadi golongan yang berilmu dan berjasa kepada negeri. Dan jauh lebih daripada itu, kita sebagai orang Islam, bila mana kita memberikan sedekah, infak, wakaf, zakat dan sebagainya, di akhirat nanti kita akan dapat poket kita. Itu Guru ni Aziz punya kalam yang masyhurnya. Kalau kita di dunia ni, kita nak beli barang, kita kena pakai ringgit. Kita pergi Saudi kena pakai rial. Kita pergi mana pakai dolar sebagainya. Di akhirat nanti tidak ada dah ringgit. Tidak ada dah pitih ringgit ke berjuta banyak mana pun tidak ada. Ringgit, rial, bat, dolar sebagainya. Yang ada hanya pahala. Maka itulah model pembangunan yang semangatnya dicedok dalam dokumen negara berkebangsaan. Saya edarkan, saya minta Universiti tadi edarkan, saya buat ialah sebagai kenang-kenangan. Kita tulis tentang pemikiran ekonomi Tun Guni Aziz. Ulama ni biasa kita baca biodata ulama ni akan sentuh bab keilmuan ataupun ketokohan dalam dakwah, mazhab dan sebagainya. Tetapi Tun Guni Aziz model khalifah yang sangat bukan sekadar yang mengagumi Khalifah Umar bin Aziz. Tapi ini betul-betul yang memahami maksud yang diberikan oleh Ibn Khaldun. Niyabatun nubuwah fi iqamati din wa siyasat dunia bihi. Ngalah ganti kepada kenabian dalam menegakkan agama dan memakmurkan bumi dengannya dengan agama.
Tun Guna Aziz bawa model yang sama, model berkebajikan. Makna kata, bila mana kita sebut apakah pendekatan negara berkebajikan ataupun pendekatan PAS dalam membangunkan ekonomi negara, bukan peranan kerajaan semata-mata. Disebut oleh Ustaz Afnan tadi, bermula dengan peranan rakyat. Dalam ekonomi, kita belajar tentang model-model ekonomi, baik sistem kapitalis, sosialis, sebagainya. Dalam mana-mana ekonomi, ada dua jenis pemimpin. Ada pemimpin yang kita panggil pemimpin yang adil lah, ataupun pemimpin yang menindas. Pemimpin yang adil akan mengambilkan kekayaan negara dengan sebaiknya. Yang menindas akan mencengkam, menguntit cukai dan sebagainya, dan membina kekayaan. Ekonomi yang sihat akan pilih pemimpin ahli politik, politician yang adil. Dalam mana-mana ekonomi ada dua jenis peniaga. Hari ni kita main nombor je. Tadi 3 ni main 2 pula. Sebab nak sebut 4, Ustaz Afnan tak berani, kita sebut 2 lah kan. 2 politician. Kita pilih politician yang baik, yang adil. Ada 2 jenis peniaga. Peniaga yang manipulatif, suka manipulate. Ustaz Afnan insyaAllah bukan jenis tu. Satu lagi yang produktif. Yang manipulatif ni, peniaga ataupun majikannya, sifatnya dia akan cekik pekerja. Pekerja memang dia perah lah. Nak semayang pun tak ada waktu, nak makan pun tak ada waktu, sebagainya. Gaji sikit kan, dia perahnya pekerja tu. Dia jual barang dengan harga yang mahal, dia perah pula, dia cekik pula pelanggan atau pembeli. Sedangkan kalau peniaga yang produktif, dia mesra kepada pekerja dan mesra kepada pelanggan. Lebih penting dalam ekonomi ada 2 jenis pengguna, 2 jenis rakyat. Pengguna yang bijak ataupun pengguna yang dibijak. Pengguna yang bijak tahu menggunakan kuasa melantik kerajaan dan kuasa pengguna, nak bila nak boikot, bila nak beli, bila nak buat tindakan dan sebagainya, supaya kita berikan tekanan kepada peniaga dan kerajaan. Pengguna yang dipijak, dipijaklah oleh kerajaan dan dipijak oleh peniaga. Jadi dalam model ekonomi berkebajikan, inilah sifat yang perlu ada. Mana kata kerajaannya bersifat yang adil, peniaganya peniaga yang produktif, dan rakyat itu kuncinya pada rakyat. Dan dasar itu mestilah dasar yang bersumberkan pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Ustaz Afnan awal tadi, yang mana kita meletakkan keredaan Allah itu mendahului keuntungan jangka masa pendek. Kerajaan dia nak untung dalam bentuk penambahan hasil. Dia tak boleh meniaga, tapi dia kutip cukai. Peniaga nak tambahkan untung, tapi sampaikan langgar batas-batas halal dan haram. Saya ambil masa sikit sentuh tentang GST lah. Sebab GST ni dia memang satu topik yang teknikal lah. Tapi bila mana lah, saya pun bila dijemput untuk bersembang macam ni, seronok juga. Sebab saya belajar untuk mudahkan kan cara nak explain. Dan bila mana kita turun dan kecil, turun program-program di masjid sebagainya, kita mudahkan supaya semua orang ni boleh catch up juga. Boleh catch up. Tu bit Kelantan juga. Boleh apa? Sembang, boleh sembang lah. Boleh habak mai kat orang lain. Boleh kan? Boleh kan? Kan? Ini pun modal-modal yang saya kutip waktu yang kecil sebagainya lah. GST ni, kita faham tu. Tadi Ustaz Afnan dah sebut lah, tarikh dia. Kita kena tahu definisi tu. Setengah orang salah. Dah ada GST sekarang ni. Itu bukan GST. Itu GST, Government Services Tax, cukai perkhidmatan kerajaan. Kalau kita pergi makan kat KFC, kita pergi makan kat McDonald, kita beli duduk kat hotel sebagainya, akanlah 6%, 10% sebagainya. Itu cukai perkhidmatan yang kerajaan akan laksanakan pada 1 April 2015. Tak lama dah ni. Cukai Goods and Services Tax, cukai barang dan perkhidmatan. Apa definisi dia? Apa beza? Bila kerajaan kata kerajaan akan melaksanakan cukai GST
menggantikan cukai SST. Sudah. TT berapa tu? Banyak TT. Banyak TT tu. Kami yang TT tu dia lalu minta sangat. Oh tu. Kamu Kalau ni kamu ni banyak yang mak rempit TT tu dia tarik. Oh. Kenal kau. JST tu apa pula? SST kami pun tak tahu. Mudah kata gini, kalau kita explain kat orang kampung, kat adik-adik kita, cukai sekarang ini, saya tanya sekarang ni, siapa yang bayar cukai sekarang ni? Dalam kepala fikiran kita, orang kaya, orang tua-tua, orang bekerja lah yang bayar cukai ni. Kami orang kampung tak bayar cukai, pelajar sekolah tak bayar cukai, anak pasti tak bayar cukai. Itu sistem cukai sekarang. Kerana sistem cukai sekarang ini sifatnya, tarifnya, semua perkara tidak dikenakan cukai kecuali yang akan dicukai. Pening sikit tu. Saya ulang. Semua benda takkan kena cukai kecuali yang dicukai oleh kerajaan. Sikit je. GST, semua benda kena cukai kecuali yang dikeluarkan. Mudah. Balik gitu. Asas, al-aslu al-ibahah. Kalau kata ngaji Arab boleh kacau juga. boleh dua-dua lah asal. Nak hidup kan. Kalau kita ni asalnya semua benda ni harus. Kecuali ada alihnya, jadi haram sebagainya lah. Cukai sekarang ni, kita hidup sekarang ni, semua benda tak boleh kena cukai. Kerajaan tak boleh kena cukai ni, kecuali masuk dalam senarai cukai. Senarai cukai tu sikit kan. Beli rokok, kita tak beli rokok. Tak tahu. Okey. Semua ni Semua. cerah, tak cerah okey. Tak beli rokok, tak minum arak, tak makan KFC, tak duduk hotel, tak naik flight macam Ustaz Afnan, memang tak akan bayar cukai. Sebab kita minum air, tak minum Coca-Cola, minum air mineral, minum air gau, pakai bergigi pun bergigi mukmin. Jadi nak pergi KL pun tak ada lah hotel macam Ustaz Afnan, kita untuk rumah saudara kita. Jadi tak ada. Bayar minyak pun tak ada bayar cukai. Sebab asas sekarang ni tidak dikenakan cukai kecuali yang masuk dalam senarai cukai. GST semuanya taxable. Bahasa Inggeris mudah sikit. Everything is taxable. Semua benda akan dicukaikan kecuali yang dikeluarkan. Senarai yang custom keluarkan pada Januari yang lepas, ada beribu senarai barangan. Masjid-masjid pun dah diedarkan. Hanya 13% daripada senarai itu tidak akan dikenakan GST ataupun GST pada kadar 0%. Baki lagi ataupun yang tak masuk senarai itu akan kena cukai. Maknanya boleh buat senarai lah yang tak kena cukai tu. Sikit sangat. Buku pun ipin. Mudah kata, kalau lah hari ni saya beli air mineral ni 31 Mac kita beli harga RM1. Esok 1 April kita beli air mineral sama, di sesi minyak Ustaz Afnan, sesi minyak sama, kita kena bayar RM1.06. Barang yang sama. Bukannya saya kata saya beli air Coca-Cola ke sebagainya. Nak sebut bahawa dari segi definisi pun kita dah boleh explain lah. Maknanya sekarang ni semua benda kena cukai kecuali yang tak masuk senarai. Sekarang ni kita hidup dalam suasana semua benda tak kena cukai. Kita minum teh mamak, mana bayar cukai? Bayar makan minum teh tarik, mana kena cukai? Order tekanan RM1 tu tak ada bayar RM6 apa ni, mana ada. Hari 1 April kita makan kedai yang sama, makan beli yang sama, akan ada 6%. Itu dari segi definisi. Dari segi umur, kenapa saya sebut sini? Sebab dalam Islam kita ada zakat. Zakat dua prinsip. Main dua ada, 3 2 mudah Boleh sebut dah. boleh sebut lah. Kita bagi abang-abang dulu lah. Kalau abang tak banyak, kita malah langkah benda je kata kan. Ada haul dan nisab. Betul? Ada kadar dan ada tempoh waktu. Cukup kadar, cukup tempoh waktu, baru dikenakan zakat. Dan jadi prinsip cukai pendapatan. Contoh orang berniaga, ada hari untung, ada hari rugi. Ada koki minyak hari ni untung,
harga minyak semalam dia rugi. Bukan di depan ni lah kan, masa tengah tu dia untung. Tapi kita tak cukai dia on the spot. Kita cukai dia cukup 12 bulan. Untung, rugi, untung rugi kan. 12 bulan tengok, oh banyak kali untung, baru kita kena zakat ataupun cukai. Sekarang ini, cukai pendapatan ataupun cukai GST 1 April nanti, tak kira untung rugi dah. Ustaz Afnan ambil je supply daripada Petronas, kena bayar dah. Ambil supply air mineral untuk kedai mesra dah, kena bayar dah. Belum apa lagi. Untung ke, rugi ke, kena bayar lagi. Sama macam kita. Dan lebih malang, GST ni, dulu kita fikir orang kaya, orang bekerja, orang kampung ni tak bayar cukai, tak timbul kataan cukai ni. Itu sebab orang Kelantan dulu, orang Kelantan pula kan. Zaman Tok Dangdut dia boleh perang dengan British sebab kena cukai kelapa. Bila mana kataan cukai tak ada dalam kamus orang Melayu ni. Sekarang ini, kalau kita dulu sekarang ni orang kaya, orang berada, 1 April anak kita budak pasti pergilah nak beli cekedis, kena bayar 600. Cikedil tu betul. Cekedis tu bukan bahasa sini. Popok. Kopok. Kan beli gula ke, beli makanan ringan kopok lah kan. Kami Kelantan kopok tu kopok betul lah kan. Orang sini Popok lekor. biskut panggil roti anak serenda waktu tu. Makan roti begini alah roti tu biskut. Tapi tak apalah. Beli biskut pun nak kata beli roti. Kan? Anak kita beli roti, dia bayar cukai. Tak logik. Tapi bila masuk GST, benda tu logik. Sebab asasnya GST semua benda kena cukai, semua orang akan bayar cukai bila mana berbelanja. Saya nak simpulkan dengan GST ni, modal yang dihitung oleh Ketua aku juga. Kalau kita di bandar, sini pun ke pinggir bandar juga lah, ada kedai 7-Eleven betul? 7-Eleven ni sinonim dengan 24 jam sehari, 7 hari, seminggu. Itulah sifat GST. GST ni kita kata cukai 7-Eleven lah. 24 jam sehari kita kena bayar cukai pada kerajaan. Sekarang ni cukai pendapatan kita bayar pada bulan 4, bulan 3 setiap tahun. Zakat kita bayar bila cukup tempoh, setahun pendapatan kita ataupun sewa kita sebagainya, cukup tempoh bayar zakat, bayar cukai. GST setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita berbelanja, kita bayar. Kita menjadi rakyat yang bertanggungjawab, bayar cukai. 7-Eleven. Kalau saya duduk kampung, payah sangat ni orang kampung tak pernah 7-Eleven apa je. Jadi ada modal pula pukat tunda. Pukat tunda ni dia sapu semua. Ikan kecil, ikan besar, rumpai-rumpai semua akan sangkut. GST pun itu sifatnya. Dan betul, kalau orang yang biasa tangkap ikan kata betul, GST ni macam pukat tunda sebab semua ikan kena, tapi ikan besar lari awal lagi. Ikan besar lari awal. Samalah GST. GST juga kita yang golongan miskin, golongan pertengahan yang paling terkesan dengan GST. Tetapi orang kaya, mereka hanya berbelanja sebahagian daripada pendapatan mereka, maka mereka akan bayar cukai sebahagian kecil saja daripada pendapatan. Contoh mudah, ni point akhir ni. Kalau orang miskin dapat RM500 beri, 500 tu lah dia akan belanja. Kalau 500 tu belanja, 500 tu lah kena 600 GST. Orang kaya dapat RM50,000, RM500,000 mungkin, dia hanya berbelanja hanya sekitar 60% daripada pendapatan. Bakinya dia akan melabur, dia akan menyimpan. Kerana orang miskin ni, dia balik pada equation yang saya sebut tadi dalam kitab Matan Dunia hari tu. Dalam dunia dia ada tentang tu. Pendapatan kita ni dia akan pecah 3. Tiga pula. Mana? Pendapatan pertama kita akan belanja, consume. Yang kedua kita akan saving, menyimpan. Yang ketiga kita akan invest, melabur. 3 ni pengurusan yang baik. Kalau ni kita bincang pasal konten kita kan, kita kena pastikan kalau kita tak mampu, anak-anak kita mesti mampu. Dapat pendapatan, kena menyimpan dan kena melabur.
Orang Melayu dapat belanja, dapat pendapatan, belanja. Simpanan tidak ada, pelaburan apatah lagi. Orang kaum Tionghoa, kaum Cina biasanya dia akan ada pendapatan, dia akan belanja, dia akan simpan dan dia akan melabur. Orang miskin pendapatannya 1,000, pendapatannya 100 mudah kata. Pendapatannya 100, dia akan consume, dia akan belanja 100. Kosong simpanan, kosong pelaburan. Kalau orang pertengahan biasanya dapat 100, dapat 1,000, dia akan belanja sekitar 800, 40% saja. Dia akan ada sekitar 5% untuk dia menyimpan, pergi tabung haji sebagainya. Melabur mungkin tidak ada. Tapi orang kaya dapatlah gaji 10,000, dia akan belanja sekitar 6,000. 2,000 dia akan menyimpan, 2,000 dia akan melabur. Mengapa saya sebutkan ini? Kerana cukai GST ialah cukai perbelanjaan. Orang miskin, orang pertengahan, orang kaya, yang paling banyak belanja ialah orang miskin. Dia belanja habis, sesuai tak cukup. Dapat 100, belanja 120. Berhutang, cerut tali pinggang sebagainya. Muka anak ramai, anak 10 macam Ustaz Afnan sebut tadi. Tapi belanja, terpaksa belanja. Tapi orang kaya dia boleh makan 1,000 satu malam. Orang miskin 1,000 boleh hidup 1 bulan. 1,000 satu malam tu, kalau makan di restoran mahal ni lah, satu table 10 orang, satu kepala 100. Jadi sekali makan 1,000. Orang miskin 1,000 boleh makan sebulan. Saya suka bawa rumah ni, anak orang kaya kita bagi 100, kita bagi RM10 pada anak orang kaya, dia tak boleh keluar rumah, dia tak hati nak belanja. Anak orang miskin, kita beri RM10, dia tak balik rumah, dia joli. Nilai RM10, nilai 100 tu pada orang kaya dan orang miskin. Poinnya ialah yang paling banyak belanja daripada kadar pendapatan. Maka yang paling terkesan ialah golongan miskin dan golongan pertengahan. Untungnya golongan miskin ni ialah banyak barang-barang yang akan dikecualikan GST. Maka yang sangat-sangat tersepit ialah anak-anak, orang muda macam kami. Kononnya ngaji tinggi, pakai apa duit pinjaman PTN, lepas tu terpaksa rumah pemahal sebagainya, terpaksa guna bayar cukai. Jadi inilah saya nak sebut sini, pendekatan sistem cukai yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni sangat tidak adil kepada rakyat, dan ini jauh daripada prinsip ekonomi berkebajikan yang cuba diusahakan oleh PAS dan modelnya telah disanakan di negeri Kelantan. Last tu, mengapa Tok Nali bawa misal tadi bina sekolah kan? Dan Tok Guru Haji pernah sebut bila mana kami buat bengkel tentang dokumen ni, saya alhamdulillah berkesempatan Pak Wakil Pemuda amanahkan pada saya untuk terlibat dalam panel mengubah dokumen negara berkebajikan dan dokumen manifesto Penangaya Pak Pusat. Tok Guru sebut, menarik Haji yang Tok Haji sebut, bukan tugas kerajaan untuk bina sekolah dan masjid. Bukan tugas kerajaan untuk bina sekolah dan masjid. Kerana dalam Islam kita ada institusi wakaf. Saya boleh dengar itu, saya kata betul. Dan wakaf ini universiti tertua di dunia, Jamiah Zaitun dan juga Jamiah Al-Azhar, hidup sampai sekarang dibiayai oleh dana wakaf. Model sama digunakan di barat, Oxford baik, Cambridge baik, Harvard baik, juga menggunakan sistem endowment ataupun sistem wakaf dalam sistem kapitalis. Mana kata bukan tugas kerajaan. Sebagai contoh, kalau kerajaan buat masjid, tak kurang dari 5 juta nak buat masjid. Tapi kalau saya bagi 5 juta kepada Ustaz Afnan, bukan boleh buat masjid kan? Masjid, sekolah, kompleks siap dengan 5 juta. Sebab bila mana kita dalam konsep Fastabul Khairat ataupun dalam konsep wakaf ini, kontraktor tidak akan tipu. Kalau kerajaan, bayangkan nak buat masjid terapung puluhan juta,
Kalaulah 50 juta itu diberi pada Masjid Rusila atau Masjid Pulau Melaka, bayangkan betapa besarnya kompleks. Dan sekarang ni kalau ikut mudah-mudah kira JKR, kalau sekolah itu 20 kelas, kos sekolah itu 20 juta. Bayangkan 20 juta kalau kita bagi pada anak-anak ke 1000 ke, Masya Allah, jadi universiti dah. Tapi kerajaan 20 juta dia buat sekolah 2-3 blok sahaja. 6 juta kami di KL, di taman saya tu kami usahakan buat surau. Surau cantik besar, harga bukan 1 juta. Satu tingkat, lebar, boleh buat sembahyang Jumaat lah. Developer pemaju, lama tangguh, siap masjid. Masjidnya besar sikit daripada surau yang kami bina, kos 6 juta. Itulah model jika mana tidak ada model wakaf ataupun zakat dan sebagainya. Jika mana kerajaan yang belanja, maka tidak ada accountability, tidak ada integrity. Jika mana kita